Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan hati yang rindu dan juga takzim kepada bulan Ramadan. Maka kita akan mendapat kemuliaan dan peningkatan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Sidang jemaah muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bulan yang diagungkan oleh kekasih Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia difardukan pada tahun kedua Hijrah ketika peperangan Badar meletus, dan di dalamnya terdapat mujahadah di dalam mengerjakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan, tetapi mujahadah itu adalah untuk menundukkan hati kita kepada perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perkara yang menyebabkan hati kita bertambah rindu untuk masuk ke dalam bulan Ramadan apabila kita memahami keagungan dan juga kemuliaan bulan Ramadan itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga puasa dalam bulan Ramadan itu Allah Subhanahu Wa Taala berkata, berfirman dalam hadis qudsi bahawa seluruh ibadah yang dilakukan oleh anak-anak Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa. Puasa adalah untukku. Bermakna Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan puasa ini lain daripada yang lain, lain daripada ibadah-ibadah yang lain. Kerana ianya ada suatu bentuk kelaparan dan dahaga yang dilakukan kerana Allah. Kerana makan dan minum adalah sesuatu yang suka dilakukan oleh manusia. Manusia sentiasa nak makan. Tapi Allah Ta'ala melarang dia makan daripada certain waktu sampai waktu yang ditentukan. Dan sekalinya dilakukan kerana Allah Subhanahu Ta'ala, dan kelaparan dan dahaga itu tidak dapat diketahui oleh para malaikat, yang hanya mengetahui pahala di sebalik kelaparan dan dahaga yang dialami oleh seorang hamba Allah hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berpuasa bulan Ramadan, Allah Ta'ala mengatakan dia adalah untukku. Dan ulama mengatakan bahawa di hari akhirat kelak, kalau ada amalan-amalan yang lain dituntut pahalanya oleh orang-orang yang mungkin dia pernah menganiaya ketika di dunia, dia pernah menzalimi ketika di dunia, amalan pahalanya akan dituntut. Tetapi amalan puasanya tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Taala untuk dituntut, kerana pahala amalan itu sendiri dijaga, dibintangi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Taala, kerana ia khusus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesiapa yang boleh mengambilnya, tidak ada sesiapa yang boleh menuntut daripadanya. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan hati yang rindu dan juga takzim kepada bulan Ramadan. Maka kita akan mendapat kemuliaan dan peningkatan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab ada menyebutkan sebuah kisah bahawa pada zaman dahulu dalam sebuah kota, orang Islam yang tinggal bersama dengan orang Majusi di dalamnya. Majusi adalah kelompok yang menyembah api, tapi mereka hidup di dalam kota orang Islam yang diperintah oleh orang Islam, dan sekeliling mereka adalah orang-orang Islam, dan mereka memahami apabila masuk bulan Ramadan, umat Islam tidak makan dan minum pada siang hari. Maka pada suatu ketika, seorang anak Majusi dia makan di depan khalayak ramai pada siang hari di bulan Ramadan. Maka ayahnya lalu di situ dan memarahinya. Katakan, kenapa kamu makan? Kamu tak tahu ke sekarang ini bulan Ramadan? Ini adalah bulan yang mana orang-orang Islam tidak makan dan minum. Kamu makan di depan khalayak ramai. Kalau kamu nak makan, masuk dalam rumah, makan di dalam rumah. Jangan mengganggu kehormatan bulan Ramadan orang Islam. Maka dia memarahi. Dan dalam satu sudut dia takzimkan bulan Ramadan tersebut. Dan dia sanggup tegur anak dia supaya menghormati bulan Ramadan. Pada siang hari jangan makan di depan khalayak ramai. Dan kemudian beberapa tempoh masa berlalu sehingga lelaki itu meninggal dunia. Dan seorang yang soleh di dalam kota tersebut bermimpi berjumpa dengan lelaki Majusi itu berada dalam keadaan kenikmatan di atas pentas kemuliaan penuh dengan cahaya. Maka terkejut orang soleh tersebut kerana apa yang dia ketahui bahawa orang ini adalah orang Majusi, meninggal sebagai Majusi dan ditanam di dalam
tanah perkuburan Majusi. Bagaimana dalam mimpi itu dia melihat ada dalam kemuliaan, maka orang saleh itu mendekati orang Majusi tadi dan bertanya kepadanya, bukankah engkau seorang Majusi dan bagaimana kau dapat kemuliaan yang sehebat ini? Maka orang Majusi tadi mengatakan, sebenarnya aku mati dalam keadaan Islam. Penghujung usiaku, aku telah ditalkinkan oleh suatu suara yang aku dengar, bahawa aku mendengar suara itu mengatakan bahawa, wahai para malaikatku, datanglah kepada si fulan, iaitu kepadaku, untuk talkinkan dia dengan syahadah, kerana ketika hidupnya dia pernah mentakzimkan bulan Ramadan. Kerana ketika hidupnya dahulu dia pernah mengagungkan bulan Ramadan. Maka ketika aku hendak menghembuskan nafas yang terakhir, maka telah ditalkinkan kepadaku syahadah oleh para malaikat dan aku telah mengikuti ucapan syahadah tersebut. Dan sebelum aku tinggalkan dunia ini, aku telah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika itu perakhiran yang baik didapati oleh orang yang asalnya bukan muslim, tapi kerana takzimnya ke bulan Ramadan dia mendapat keberkatan yang besar. Bagaimana kita yang dilahirkan dalam keadaan Islam, dibesarkan dalam keadaan muslim, dan kita masih seorang muslim yang beriman kepada Allah, apabila kita mentakzimkan bulan Ramadan, sudah tentu lebih banyak keberkatan yang Allah SWT berikan kepada kita dan meneguhkan keimanan kita sehingga sakaratul maut kita itu dalam keadaan kita tinggalkan dunia ini dalam kesudahan yang baik dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Moga Allah Ta'ala kurniakan kita kesudahan yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Amin ya rabbal alamin.